Seterusnya ni hadis ni lebih kurang ni, lebih kurang. Fa innahu lahu wija' dia sebut tu. Dan hak akhir sekali Nabi SAW, bila ada orang ni, beberapa orang ni pergi tanya dengan isteri dia, Nabi SAW buat lagu mana, maka masing-masing ada kata tak boleh menikah, ada kata tak boleh makan daging, ada kata macam-macam lah. Nabi SAW tak kenal lagu tu. Sebab apa? Sahabat-sahabat ni tahu Nabi SAW ada juga ketika tidur, ada juga ketika tak puasa, ada juga, dia tahu. Tapi dia kata lagu mana alasan dia? Nabi dia tak apa buat setara tu pun, sebab dia tinggi dah darjat dia di sisi Allah SWT. Dia tak ada dosa. Hak dulu kemudian tak ada dosa. Kita beza, kita kena kuat lagi daripada tu lah. Kalau dia ada juga bangun pada waktu malam, ada juga tidur, kita tak boleh tidur sepanjang malam sepatutnya. Kalau dia ada kahwin, kita sepatutnya tak boleh kahwin. Kalau dia makan benda-benda sedap, dia tidak lalai, kita ni boleh jadi lalai. Baik kita tak usah makan. Dia tidur atas lembek, ada lembek juga. Atas katil ada juga, kita tak usah. Itu dia fikiran dia. Nabi SAW bila tahu, dia panggil ni, cerita dalam hadis ni ringkas ni, dia panggil, lalu dia berucap lah. Dia pun cerita, aku ni gini ni, seperti yang kita baca tadi lah. Mana buat serupa dia lah. Apa nak buat mana-mana. Sesiapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan dari kalanganku. Maknanya tidak suka kepada sunnahku, tidak suka. Di sini sunnah, di sini maksudnya hak yang dimaksudkan di sini ialah berkahwin itulah. Dan sunnah Nabi SAW juga, dia tidak buat ibadah semata-mata dalam hidup. Ada juga ketika dia tidak buat ibadah. Tidak kata hak tak sedap saja hidup, tak ada menikmati kehidupan ni. Tidak juga, dia ada juga menikmati kehidupan ini. Dia ada. Hak lagu itulah sunnah dia. Sesiapa yang tidak suka kepada cara lagu tu, falaisa minni, bukan dia dari kalanganku. Tetapi hak maksud utama di sini ialah berkahwin. Seperti Imam Nawawi kata tadilah, yang kita sudah baca tadi. Kalau orang itu tidak suka, kata dia dengan arti benci kepada sunnah. Tapi kalau dia kata, dia tak kata makruh pun tak kata. Cuma kepada orang seperti itu lebih baik bagi dia tidak sekadar tu. Tak apa lagi, tidak termasuk dalam benci kepada sunnahku lagi. Kalau orang kahwin, dia tidak kata apa-apa, molek lah, molek. Tapi dia tidak kahwin, itu hal dia sendiri, tak apa. Hal ni macam-macam. Biasanya orang yang tidak mahu kahwin ini kerana ada penyakit lah biasanya. Jarang-jarang kita nak cari orang yang tidak mahu kahwin ini kerana sibuk dengan perjuangan. Jarang. Dalam sejarah ni adalah ulama-ulama. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tulis satu kitab, Al-Ulama'ul Uzzab, ulama-ulama yang dia ni bujang tak menikah. Tak menikah sepanjang. Ada ramai juga ulama dia kumpulkan dalam kitab dia. Termasuklah kalau sampai panggung ni Syed Qutb tak nikah, Maulana Ubaidullah Sindi tak nikah juga, Jamaluddin Afghani tak nikah. Kalau nikah lagu tu lagu mana? Kena halal semua, yang hamba kau orang semua. Kata kita tetap satu tempat pun. Itu ada juga orang yang macam tu. Tak kahwin kerana tu, bukan tak ada nafsu. Tinggi juga orang tu, kedudukannya di sisi Allah tinggi. Kerana berjihad, dia sanggup kurbankan itu. Ramai lagi yang lain-lain. Zamakhsyari tak kahwin, tak kahwin. Imam Nawawi ni pun tak kahwin. Ramai lagi yang lain lagi. Ada kerana perjuangan jihad. Ada juga kerana ilmu. Dia sudah berasa ilmu ni lazat lebih daripada yang lain. Allah SWT saja yang tahu, orang lain tak tahu kelazatan dia. Dia berasa dengan ilmu. Macam Imam Nawawi, dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, tak cara orang lain, tak nampak orang lain. Ada juga orang
Yang tidak mahu kahwin itu bukan kerana ilmu, tak. Ibadat. Dia berasa dia buat ibadat tu sedap. Benda ni bukan semua orang. Bukan semua orang. Dia berasa dia tak tidur tengah malam duk baca Quran tu sedap. Sedap. Tapi janganlah pula kita tak say hak sedap tu sedap seorang. Sebab kita kena ingat Nabi SAW ada bersabda, sebaik-baik orang ni anfa'uhum linnas, yang paling berguna, yang paling banyak manfaatnya, faedahnya kepada orang lain. Hak itulah yang paling baik. Kalau bos orang ni, boleh jadi dia kata aku nak buat orang lain tak mampu. Tak apa, sekadar dia dia nak buat orang lain tak mampu, tapi dia sekadar dia tak apa, boleh lah orang lain. Tapi kalau dalam keadaan orang memerlukan dia mengutamakan waktu, tak boleh. Mengutamakan kelazatan ataupun kenikmatan diri dia semata-mata duduk seorang, memang dia merasa sedap, tetapi dia tinggalkan, tak boleh. Kalau lagu tu tak boleh. Seperti ulama-ulama tak boleh. Tetapi kalau orang biasa, dia nak buat pun dia tak boleh buat. Dia berasa dengan cara ni lebih baik. Tapi kadang-kadang kita kena ingat, hak berasa lagu tu sementara 2-3 tahun, lepas tu hilang. Masalah lah pula kemudian. Kena fikir boleh nak buat sesuatu tu. Jadi macam hak ni, kerana ibadat, lazat, syok beribadat. Ada juga orang yang tak mahu kahwin tu, kenapa? Kerana dapat mimpi. Comel lah mari. Comel lah mari. Tahu habis hak lain. Ada juga. Ada juga yang disebutkan begitu. Seperti apa yang disebutkan tentang Nabi Syith. Dia minta ditunjukkan bidadari dalam syurga. Allah SWT tunjuk tak sih, tak nikah. Ada juga lagu tu. Jadi macam-macam, kita tak tahu hal orang yang tidak menikah ni macam-macam. Tetapi kalau kita tengok kepada kepentingan umum, hak kebanyakan, dari segi jangka panjang, tetap berkahwin, bernikah tu lebih baik. Tetap lebih baik. Dari segi jangka panjang. Kadang-kadang orang yang tidak kahwin itu, kalau dia biasalah, kecuali orang tadi tak masuk tu, kita cerita orang biasa ni, kadang-kadang dia tidak terfikir sekali, tengok anak-anak yang suka gembira, ria, suka. Budak-budak tu, kalau dia tak kahwin dulu tak ada. Kok dia suka, tengok sukanya budak, alangkah sukanya dia makan, sedapnya dia makan. Kita bahagia tengok, suka tengok anak-anak kita. Kalau kita tak kahwin dulu, tak ada, kita tak boleh tengok semua tu. Sekurang-kurangnya kejayaan dia suku pula, kejayaan dia, pencapaian dia, apa dia jadi masa depan pula, suku pula tu. Memberi kelegaan, kepuasan kepada manusia sebagai manusia. Dan manusia ini memang dia ada sifat semula jadi dia. So ada perasaan takut, ada perasaan kasih, ada perasaan ni. Ada lagi satu lagi, iaitu hubbul insan lil baqa. Satu lagi, ini naluri dia, iaitu keinginan manusia untuk kekal. Ini dia ada. Sebab itulah Tuhan selalu sebut syurga, neraka, surga, neraka. Habis dunia ni tidak habis lagi, ada lagi perkiraan. Sebenarnya kita tak putus, tak habis hidup kita, dia bersambung-sambung. Sebenarnya kita kekal, tapi kita tak nampak tu. Kita nak kekal, cara macam mana? Iaitu dengan cara kita dapat anak. Manusia yang dikahwin, salah satu sebabnya iaitu kerana dia mahu kekal. Hak senyap dalam jiwa dia. Semua orang, dia didorong oleh hak tu. Dia berasa dia kekal dengan cara. Ini hak manusia biasalah, semua manusia. Tapi kita, orang agama, lebih daripada itulah. Mana tidak setakat kekal melalui anak tu. Kekal ni banyak cara. Sebab itulah orang-orang tadi, dia mikir lagu lain, tidak serupa kita mikir. Kekal ni dengan cara macam Imam Nawawi ni. Ni kitab dia dibaca, ada manfaat kan ni? Bolehlah ke dia, ada faedah lah tu ke dia, sampai ke dia. Bukan saya saja. Kalau ada anak pun, kalau anak orang biasa ni mati gitu. Anak 10 pun mati gitu biasa.
Tak ada tinggal apa-apa pada orang kemudian. Kalau kita antara kita kahwin dapat anak, dapat lah tu, tapi kita akan sibuk dengan hal tu. Tapi kalau kita tidak ada anak, kita dapat buat benda-benda ni, dapat berjuang, dapat buat gini-gini, yang mana manfaat dia akan dirasakan oleh orang kemudian, itu lebih besar lagi sebenarnya daripada berkahwin. Kalau begitu lebih besar lagi. Seperti Imam Nawawi, Imam Sayuti, bukan main, banyak karangan, hidup umur 88 tahun mati. 48 tahun mati. Umur 40 tahun salah dengan wara-wara anak-anak. Tak sejumpa, tak sekecek. Padan dah hidup 40 tahun. Banyak dah habis masa. Duduk ke dia? Duduk mengarang, duduk kaji. Sampai Allah SWT bagi banyak kitab kepada dia. Cuba kita tanya sekarang, mana anak cucu dia? Anak cucu dia, anak sungguh dalam dunia ni mana? Tak ada tahu. Dia bukan tak kahwin. Ada anak. Bukan tak ada anak, ada. Tapi setakat mana anak? Nak ceritanya kuasa ilmu dengan kuasa anak setakat mana? Belum tentu lagi anak. Dengan sebab itu kadang-kadang orang alim ni dia fikir lagu lain. Begitu juga orang-orang yang berjiwa besar, dia tak fikir macam kita. Dia ada pertimbangan lain. Aku buat ni lebih penting lagi daripada buat ni. Maka dia tumpuk situ. Betul. Kitab-kitab dia orang masih baca lagi. Sampai manfaat kitab dia kepada semua orang sampai sekarang. Sampai sekarang. Berapa ramai pula pejuang-pejuang Islam yang meninggalkan negeri-negeri dia pergi berjuang, tak menikah, tak apa. Setengah-setengah negeri tu kita tak tahu siapa dia ni yang jadi kita ni semua ni Islam. Asalnya siapa dia? Kita tak tahu. Orang tu boleh jadi dia tak ada anak pun. Tapi kalau kerana dia dulu habis orang sini Islam ni ada kaitan dengan dia, tak putus, kekal semua dia. Tak putus. Hak itulah maksud hidup sebenarnya, supaya tidak putus hidup tu. Ada makna sebab kita hidup boleh buat kerja, dapat PT, dapat kesenangan. Bila kita mati pun kita dapat lagi hak tu. Hak itulah maknanya. Baru kekal semua. Kalau kita buat orang lain tak ada kekal. Anak pun belum tentu lagi. Tetapi harap-harapnya dapatlah. Masing-masing orang mengharapkan begitu, tapi belum tentu. Itulah sebab ulama-ulama ni macam-macam. Begitu juga orang-orang perjuangan, dia ada cara dia sendiri. Lepas tu sahabat-sahabat nak membujang Nabi SAW, tak benar. Kalau benar membujang, boleh tak ada guna dah lah. Tentu boleh kasih. Bila boleh kasih, kami nak kasih lah kira. Tapi dah tak boleh nak kasih. Ini menunjukkan sahabat-sahabat itu tidak terikat sangat dengan dunia ni. Tidak terikat sangat dengan dunia. Jiwa mereka lebih tertarik kepada akhirat. Sehingga kalaulah tidak kerana Nabi SAW, tentu dia sanggup buat, sanggup kasih, sanggup tak ada nafsu pun, hidup dengan tanpa nafsu. Tapi dia tidak buat gitu. Pasal apa? Pasal Nabi SAW larang. Itulah baiknya sahabat-sahabat itu, terdidiknya sahabat-sahabat itu. Kalau Nabi SAW larang, tak ada ayat lagu mana dia akan tinggal. Seterusnya lebih kurang lagu itulah. Dan hak lagi tu pun tak ada nampaknya perempuan. Sekat itulah. Wallahu a'lam wa akhir.